Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera warga USIM sekalian. Bersama saya Muhammad Zaini bin Osman dalam wawancara eksklusif USIM Online bersama kumpulan pelajar USIM yang telah mencipta kejayaan di pertandingan yang berlangsung di Universiti Malaysia Perlis baru-baru ini. Oleh itu, untuk kita mengetahui apakah pertandingan dimaksudkan, siapakah yang terlibat dan apakah produk yang dipertandingkan di pertandingan tersebut, mari kita terus ikuti wawancara eksklusif yang diaturkan oleh USIM Online bersama sekumpulan pelajar kita pada hari ini. Oleh itu, sebelum saya meneruskan bual bicara kita pada petang ini bersama sekumpulan pelajar yang telah kita jemput khas ke studio USIM Online, boleh kiranya untuk saya perkenalkan pelajar-pelajar yang dijemput khas ke studio pada petang ini. Di sebelah kanan saya bermula dengan ketua kumpulannya, saudara Sadiq Iskandar Mazlan, pelajar tahun 2 Fakulti Sains dan Teknologi, program Sains Actuary dan Pengurusan Risiko. Baik, dan di sebelah beliau ialah saudari Musyirah Zainuddin, pelajar tahun 2 Fakulti Sains dan Teknologi juga dan merupakan pelajar Actuary, Sanctuary dan Pengurusan Risiko. Dan di hujung sana ialah saudari Zafirah Suhaila Abdullah, pelajar tahun 2 tetapi berlainan Fakulti Ekonomi dan Muamalat dalam jurusan Pentadbiran dan Muamalat. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para peserta pelajar ke studio USIM Online untuk wawancara eksklusif kita pada petang ini. Sebagai pembuka bicara, tahniah saya ucapkan untuk ke semua anda semua dan juga rakan-rakan yang lain kerana telah mencipta kejayaan yang manis buat USIM di pertandingan Business Social Innovation for Poverty Eradication SIPE 2014 yang berlangsung di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP pada baru-baru ini, iaitu pada bermula 5 hingga 12 April 2014 yang lalu. Tahniah. Jadi sebagai permulaan untuk bual bicara petang kita pada hari ini, saya ingin ajukan soalan kepada ketua kumpulannya, saudara Sadiq Iskandar Mazlan. Baik, saudara Sadiq, memenangi pertandingan SIPE 2014 walaupun di tempat kedua, tetapi ini satu sejarah yang manis kerana ini merupakan penyertaan kali pertama USIM di pertandingan ini. Oleh itu, apabila melayakkan diri ke pertandingan akhir, apakah perasaannya? Kerana dimaklumkan bahawa cabaran sengit yang diberikan oleh 8 buah universiti yang terlibat dengan 81 peserta untuk SIP 2014 ni, apa perasaan Sadiq mewakili rakan pasukan yang lain? Perasaan mula-mula itu memang tak terkata bila dia umumkan USIM sebagai finalis atau peserta akhir untuk pertandingan akhir Business Social Innovation for Poverty Eradication ni. Kami memang sangat terkejut kerana kami punya kompetitor, pesaing-pesaing kami adalah daripada universiti-universiti yang besar. Jadi untuk membawa nama USIM ke pertandingan ke peringkat akhir dan melalui peringkat-peringkat yang sebelum tu amat berbesar hati sangat berbesar hati untuk menaikkan nama USIM ke pertandingan akhir ni. Okey Sadiq, kalau boleh saya sebutkan antara universiti yang terlibat dalam SIPE 2014 ini, antaranya tuan rumah sendiri UNIMAP, kemudian daripada UMS, daripada UITM, daripada UTM dan daripada UPSI pun turut serta dalam pertandingan ini. Jadi pastinya cabaran yang diberikan oleh universiti-universiti ini amat sengit dan melayakkan diri ke pertandingan akhir. Itu adalah satu, mungkin bukan sasaran di peringkat awal. Jadi untuk pertandingan akhir apabila dinobatkan sebagai Johan sebagai NAB Johan dan para peserta juga menjangkakan USIM boleh untuk muncul Johan. Jadi apabila mendapat tempat kedua, ada rasa kecewa ataupun terkilan? Tak ada rasa kecewa, kerana tempat kedua tu dah seperti rasa macam tempat pertama. Sebab kerana daripada 15 kumpulan yang bertanding, daripada 8 universiti yang berlainan, kami dapat tempat kedua. Dan untuk melayakkan diri ke peringkat akhir pun adalah satu perkara yang sangat berbesar hati untuk kami. Okey. Baik, terima kasih saudara Sadiq. Kita balik kepada teman di sebelahnya. Business Social Innovation for Poverty Eradication ataupun singkatannya SIPE 2014 merupakan pertandingan yang kali pertama dianjurkan oleh UNIMAP dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin kepada para penonton sekalian tidak mengetahui apakah SIPE ini sebenarnya, apakah yang berlaku sepanjang pertandingan ini, apakah tujuan utama ia diadakan dan
mengapakah pelibatan mahasiswa ataupun universiti dalam program ini sebenarnya amat penting. Jadi mungkin saudari Musyirah Zainuddin boleh huraikan dengan lebih lanjut. Untuk pertandingan Business Social Innovation for Poverty Eradication ni, dia menyasarkan kepada kumpulan yang berada komuniti di Perlis dan juga di Kedah, yang mana dikatakan di bawah tahap kemiskinan. Dan kita cuba untuk buat satu projek. Dia sebagai satu idea je, idea yang akan dijalankan. InsyaAllah siapa pemenang pada pertandingan tu akan dijalankan antara kerjasama UNIMAP dan juga universiti yang menang. Tapi kali ni UNIMAP menjadi johan. InsyaAllah dia akan dengan idea yang ada tu, UNIMAP akan dapat satu idea yang dapat membantu komuniti di situ. Kira pertandingan ni untuk mereka mendapatkan buah idea daripada mahasiswa universiti bagaimana untuk menolong komuniti yang dikatakan di bawah tahap kemiskinan dan juga mempunyai pelbagai masalah dalam aspek sosial, kesihatan dan lain-lain lagi. So jadi kami berpeluang untuk melakukan site visit. Ada 2 hari diperuntukkan dan ada yang pergi 1 hari, ada yang pergi 2 hari, untuk melihat bagaimana penduduk di sekitar yang dah ditetapkan tu. Jadi melalui site visit tu yang kami akan membuat satu projek yang akan dibentangkan di depan panel. Okey, bercerita tentang site visit, saya dimaklumkan bahawa 3 buah kampung di sekitar Perlis telah dipilih oleh penganjur untuk membawa para peserta ini melihat secara dekat kehidupan komuniti masyarakat di sana dan mengenal pasti apakah masalah yang berlaku kepada masyarakat di sana, sama dalam aspek sosial, pendidikan, kesihatan, ekonomi dan lain-lain lagi. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau saya boleh kongsikan bersama para penonton sekalian, antara 3 kampung tersebut yang dipilih ialah Kampung Gial, Kampung Nelayan dan juga Kampung RTC Kuala Kedah. Dan Kampung RTC Kuala Kedah ini adalah kampung yang menjadi kampung projek pada pelajar USIM ini. Baik, sedikit lagi saya mahu saudari huraikan. SIPE 2014 ini kali pertama dianjurkan. Jadi melihat kepada penyertaan universiti dan bersama dengan projek mereka masing-masing dengan tempoh masa yang agak singkat itu, bagaimana saudari melihat segi kualiti ataupun idea yang dicernakan, yang dijanakan dalam program SIPE 2014 ini? Bagi pendapat saya, memang amat bernaslah idea tu. Sampaikan kami sendiri, kumpulan kami tak sangka yang boleh pergi sejauh sampai ke peringkat akhir. Kerana pada pusingan awal dan pusingan separuh akhir, kami ranking yang last. Kita nak kata CP-CP saja dapat masuk ke peringkat seterusnya dan hingga ke peringkat akhir. Idea yang diberikan oleh setiap mahasiswa amat berlainan. Walaupun pada awalnya kami ragui yang organizer akan macam memberi satu kata safeguard lah, takut ada yang tiru projek dan sebagainya. Tapi memang amat bagus untuk program sedemikian dibuat. Dan insyaAllah saya berharap yang program ni juga dapat dilakukan di universiti-universiti lain. Tidak saja tertumpu pada di UNIMAP, kerana kita tahu yang di negeri-negeri lain juga terdapat komuniti yang masih memerlukan bantuan kita sebagai mahasiswa. Terima kasih saudari. Mungkin para penonton tertanya-tanya, dalam SIPE 2014 ini apakah projek ataupun idea yang dijanakan oleh para kumpulan pelajar ini yang membawa tempat kedua kepada mereka. Jadi secara gambaran ringkasnya, saya boleh katakan bahawa projek yang dijanakan oleh kumpulan ini ialah untuk menghasilkan baja kompos daripada sampah sarap yang ada di kampung berkenaan. Oleh itu, untuk kita dapatkan gambaran lanjut apakah intipati projek idea baja kompos ni, saya ingin ajukan soalan kepada saudari Zafirah Suhaila Abdullah, merupakan pelajar Fakulti Ekonomi Muamalat. Melihat keadaan di kampung RTC Kuala Kedah, sampah sarap adalah idea yang dilihat sebagai terbaik untuk dikupas ataupun diolah untuk jadi baja kompos, untuk jadi idea utama pasukan ini. Jadi bagaimanakah
apakah sebenarnya idea baja kompos ini dan bagaimanakah idea itu boleh dicetuskan oleh kumpulan pelajar USIM? Selepas kami ke RTC Kedah, sebenarnya penduduk di RTC Kedah Wang ini sendiri, target komuniti kami melalui pelbagai masalah sebenarnya. Jadi selepas berbincang, kami duduk berbincang dalam bas, naik bas yang panjang untuk ke Kolej Kediaman. Ada timbul idea-idea untuk menggunakan sampah-sampah itu untuk memberikan sesuatu yang berfaedah. Kebetulan pada masa yang sama penduduk tersebut membuat penanaman jagung. Jadi kami gunakan baja yang ditanam yang dibuat sendiri oleh penduduk kampung menjadi baja yang sihat, organik, hasil daripada nutrien-nutrien sisa makanan untuk digunakan ke arah penanaman jagung. Sebab itulah nama projek kami adalah Trashilizer. Trash daripada sampah, lizer adalah asal nama fertilizer, baja. Dari situlah kami cuba mengembang-kembangkan sikit projek ini. Idea-idea daripada kami punya supervisor, Madam Huda sendiri, yang membantu secara tidak langsung dalam memberikan buah idea untuk menyempurnakan projek ini. Setiap kumpulan mempunyai idea yang berbeza, idea projek yang berbeza yang boleh diaplikasikan di kampung-kampung yang telah dikenal pasti ini untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi kumpulan ini mendatangkan idea, menghadirkan satu idea, itu Trashilizer, penghasilan baja kompos daripada sampah sarap. Boleh ceritakan, uraikan, apakah keunikan idea ini sebenarnya yang menjadi satu daya tarikan ataupun yang memikat panel juri untuk mengangkat idea Trashilizer sebagai NAB Johan dalam SIP 2014? Apa yang menariknya mengenai Trashilizer adalah namanya sendiri. Namanya sendiri dah unik, Trashilizer. Bila hakim dengar pun, apa itu Trashilizer? Jadi kami, nama Trashilizer tu adalah daripada ahli kumpulan kami sendiri. Kemudian yang berbezanya adalah salah satu masalah di sana, penanaman di sana, masalah saliran air. Jadi uniknya Trashilizer adalah dapat mengembalikan nutrien-nutrien pada tanah penanaman itu sendiri. Tanaman jagung akan menjadi lebih sihat kerana tidak menggunakan baja kimia. Itu dan kami nama projek ini sendiri Social Innovation for Poverty Eradication. Kami nak mengurangkan perbelanjaan penduduk kampung yang membuat penanaman dengan menggunakan baja yang dibuat sendiri. Jadi mereka tidak memerlukan keluarkan kos untuk membeli baja di luar. Baik Sadiq, apabila melihat idea baja kompos ini merupakan dihasilkan daripada sampah sarap itu sendiri dan ada unsur sains di situ dan juga ada unsur-unsur kewangan di situ sebenarnya. Okey, jadi adakah paduan kumpulan ini yang terdiri daripada pelajar Fakulti Sains dan Teknologi dan juga Fakulti Ekonomi Muamalat adalah satu paduan yang baik sebenarnya untuk menghasilkan idea Trashilizer. Kalau kumpulan terdiri daripada pelajar Fakulti Sains saja ataupun daripada pelajar Ekonomi dan Muamalat, mungkin idea lain yang dilahirkan. Jadi mungkin boleh saudara Sadiq huraikan lanjut. Kesan mungkin maksudnya faktor sebenar dia lah. Faktor sebenarnya untuk gabungan ekonomi dan sains tu, keunikan dia bila pengetahuan daripada latar belakang yang berbeza akan gabungkan dalam satu projek. So projek itu akan memanfaatkan banyak orang. Dan untuk projek kami ni, kami sepatutnya kena observe untuk mencari masalah-masalah utama dari segi sosial, ekonomi, pendidikan dan environment. So dalam kami punya idea ni telah menyelesaikan semua faktor-faktor masalah yang akan timbul dan kemungkinan untuk faktor-faktor itu diselesaikan amat besar melalui projek kami. Melalui kajian-kajian kami sepanjang berada di kampung Kedah Wang. Jadi ini merupakan satu cabaran sebenarnya kepada kumpulan ini dan juga cabaran kepada kumpulan-kumpulan lain. Jadi kalau boleh saudari Musyirah ceritakan, apakah cabaran yang dihadapi sepanjang SIPE ni, khususnya ketika turun ke lapangan tu untuk menyiasat ataupun untuk menukilkan idea baja kompos tu. Dan antara cabarannya, kami memula step pertama nak interview tu rasa macam takutnya kan, nak menghadapi orang kita tak biasa hadapi, macam mana latar belakang keluarga, ekonomi dia macam mana. Kita perlu ambil data-data tu untuk kami buat
hasilkan satu idea projek. Antara cabarannya dan kami perlu menghadapi yang pandangan orang kampung amat berbeza antara satu sama lain. Jadi ada yang beramah, ada yang tak. Jadi kami perlu menghadapi cabaran itulah untuk mendapatkan satu idea yang insya-Allah bermanfaat, yang merangkumi semua aspek. Sebab dia ada hasrat, beberapa hasrat daripada ketua kampung sendiri. Cuma mungkin tak dapat dilaksanakan sebab tak sejajar dengan apa tujuan dan objektif program sendiri. Jadi mungkin kepada semua ahli pasukan, ini adalah pertandingan ataupun pengalaman pertama turun ke kampung, menyiasat apakah yang berlaku di kampung berkenaan dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan lain lagi yang boleh untuk ditambah baik ataupun diperbaiki. Bagaimanakah kesukaran untuk mungkin membuang rasa gugup ataupun untuk membiasakan diri dengan persekitaran kampung yang berbeza daripada kampung-kampung yang mungkin kampung saudari ataupun kampung-kampung pernah saudari berada sebelum ini. Di RTC Kuala Kedah ini mungkin berbeza dari segi suasananya. Bagaimana untuk membiasakan diri? Pada mulanya kami cuba membahagikanlah strategi kami. Kami ada 5 orang ahli kumpulan dan mula-mula kami ingin membahagikan pada 2 orang dan 3 orang untuk pergi. Cabarannya bila kami sampai jadi macam sangat gugup sampai kami pun berpecah tak menggunakan plan asal. So jadi kami just teruskan saja. Dan untuk menemu rumah itu pula ada masalah macam mana pak cik tu yang susah untuk memberi jawapan dan dia susah untuk memberi kami dapat data. Kami perlu menanya dan kami juga perlu mencatat pada masa yang sama. Kami cubalah untuk menyesuaikan diri dahulu dengan masyarakat sekitar tu. Macam mana cara tanya tu yang penting. Macam mana kita nak menyelami perasaan orang yang kalau kita tanya macam mana pendapatan sebulan, bagaimana perasaan mereka untuk memberitahu tu. Mereka sangat sukar untuk memberitahu data-data secara terperinci. Jadi cara bagaimana kita untuk bukan mendesak tapi mendapatkan data tu, kita perlu membiasakan diri dengan cara mereka dan dari situ kita dapat betul-betul merasa bagaimana perasaan masyarakat yang hidup dalam serba kekurangan dan pelbagai lagi masalah yang dihadapi walaupun mereka rasa mereka cukup dengan apa yang mereka ada. Jika idea ni kelak dilaksanakan kepada penduduk kampung berkenaan untuk menghasilkan baja kompos daripada buangan sampah dan digunakan untuk penanaman jagung di mereka, secara ringkas ataupun secara kasarnya, bagaimanakah dari segi pulangan ekonomi, mungkin dari segi angka kewangan yang boleh dijana dengan dari segi penjimatan perbelanjaan harian ataupun bulanan dan mungkin boleh juga menghasilkan nilai tambah kepada pertanian mereka dari segi kewangan, kalau boleh diuraikan sikit. Mengikut apa yang kami kira, kami analisis, apa yang kami buat, kami ada terapkan financial literacy, maksudnya pengurusan keuangan kepada penduduk kampung. Bagaimana untuk menjimatkan perbelanjaan harian mereka supaya tidak melebihi pendapatan mereka. Jadi untuk itu kami mengajar, apa yang kami terapkan masa untuk diajar kepada penduduk kampung adalah melalui kaedah sampul surat. Maksudnya dari segi perbelanjaan harian, apa yang boleh didapati adalah mereka akan dapat menjimatkan dari segi minyak untuk mereka hantar sampah mereka ke luar daripada kampung, dan juga menjimatkan dari segi pembelian fertilizer, pembelian baja lah. Jadi dari situ apa yang kami kira, insya-Allah jika projek ini dijalankan, daripada pendapatan satu family itu 1,000 boleh meningkat kepada 1,200. Itu pengiraan secara kasarnya lah, sebab projek ini masih belum lagi dijalankan. Itu pengiraan kami, apa yang boleh dijimatkan, apa yang boleh digunakan. Bukan saja boleh menjana ekonomi tetapi juga pada masa sama akan membawa environment kesihatan yang baik juga pada penduduk kampung tu. Sebagai mengakhiri kita punya wawancara eksklusif USIM online bersama kumpulan pelajar dengan projek mereka Trashalizer, saya boleh beri peluang kepada setiap individu di hadapan ini. Kalau kita mulakan dulu dengan saudara Sadiq, apakah harapan ataupun ucapan yang ingin dizahirkan
dengan kejayaan yang ditempa di UNIMAP baru-baru ini? Okey, saya berharap program-program seperti ini akan diadakan di USIM kerana daripada pelajar-pelajar hanya belajar, makan dan tidur, mereka boleh bergiat dengan aktiviti luar dan terlibat dengan kerja-kerja sosial dan melibatkan pelajar dan juga masyarakat. Jadi dia akan meningkatkan jati diri dan soft skill dan segala keperluan yang akan diperlukan apabila hidup atau apabila bergiat di peringkat lebih tinggi lah, maksudnya selepas habis belajar lah. Saudari Syirah, jika tahun depan masih diadakan lagi SIPE, adakah mahu terlibat ataupun jika tidak bersempatan akan menggalakkan junior-junior di bawah ni untuk menyertai SIPE? InsyaAllah kalau ada peluang, kalau ada ruang dan peluang, InsyaAllah mungkin saya boleh join. Tapi misal kata kalau saya tak boleh join pun, saya akan bagi guideline macam mana untuk junior-junior join, supaya yang apa yang kita ada ni, kami memang tak nak ini setakat berhenti di sini. Kami ingin mungkin buat program seperti ni di USIM untuk pelajar USIM juga, dan sekaligus benda ni menyumbang dan berkembang kepada orang lain, tidak terhenti kepada kami saja. Itulah harapan saya. Kira kalau boleh dapat dikongsi dengan orang lain dengan junior, kira kalau boleh satu USIM ni dapat memberi sumbangan, memberi satu contribution yang memberi impak kepada masyarakat. Satu harapan yang mulia daripada Musyirah. Dan Zafirah, setiap kejayaan pasti ada tulang belakang ataupun mereka-mereka yang membantu untuk membawa hasrat kejayaan kepada di SIPE 2014. Jika kesempatan ini saya beri kesempatan untuk anda mewakili rakan-rakan yang lain. Dan sebenarnya selain daripada mereka bertiga, peserta ini dianggotai oleh saudara Muhammad Nur Amin Jamaluddin, pelajar tahun 2 Fakulti Sains Teknologi jurusan Matematik Kewangan, dan juga saudari Nurul Hafifah Hasan Adli, pelajar tahun 3 Fakulti Ekonomi dan Muamalat, jurusan Pentadbiran Muamalat. Kembali kepada Musyirah tadi, diberi ucapan yang ingin zahirkan kepada individu-individu ataupun mereka yang telah membantu secara langsung ataupun tidak langsung kepada kejayaan di SIPE 2014. Untuk ucapan terima kasih khususnya kepada ahli kumpulan sendiri atas kerjasama yang sangat kuat daripada fakulti yang berbeza, tetapi dapat melahirkan kerjasama yang sangat baik. Kami berlima. Seterusnya kepada kumpulan yang bersama-sama kami, tapi projek yang berbeza, namun tak ada rezeki untuk mereka melangkah ke peringkat seterusnya. Kami ke sana seramai 10 orang, dan itulah yang membuat idea-idea ni seramai 10 orang, ditambah lagi dengan idea-idea yang bernas daripada 3 orang yang kuat yang bersama-sama kami. Satunya Prof Norita, Prof Norita daripada Fakulti Sains dan Teknologi. Seterusnya pengarah PPKS sendiri, Dr. Umi Salwa, dan juga yang terakhir kepada Madam Nurul Huda daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat, yang tidak berhenti-henti daripada seminggu sebelum kami pergi sehinggalah tamatnya pertandingan ini, memberi sokongan, bantuan dan idea-idea yang dapat membantu kami dalam kejayaan ini. Tidak hanya berhenti di mereka tidak menolong sebelum saya, tapi selepas juga mereka ada galakkan Prof Norita sendiri pergi ke UNIMAP untuk bersama-sama kami di sana. Begitulah. Setiap kejayaan pastinya ada mereka yang membantu, dan doa dan buah harapan mereka itulah memberi azimat ataupun menjadi kekuatan kepada pasukan ini di SIPE 2014. Begitu saja sesi wawancara eksklusif yang kita aturkan bersama dengan kumpulan pelajar yang telah mencipta kejayaan, sekali lagi saya ulang, di pertandingan Business Social Innovation for Poverty Eradication SIPE 2014 yang berlangsung di UNIMAP baru-baru ini. Mereka muncul naib Johan di pertandingan ini. Akhir kata daripada saya, semoga kejayaan mereka ini menjadi pemangkin kecemerlangan untuk pertandingan akan datang, dan memberi satu motivasi kepada para pelajar untuk menyantuni dan menyedari bahawa kita bukanlah satu kelompok masyarakat yang berada pada satu tahap. Sebenarnya masih lagi banyak masyarakat yang berada pada tahap-tahap yang berbeza. Harus untuk kita menyelami kehidupan mereka secara prihatin dan secara dekat di hati kita.
Akhir kata, tahniah sekali lagi kepada mereka dan terima kasih kepada para penonton. Terus ikuti lagi wawancara khas eksklusif yang diaturkan USIM Online dengan pasukan-pasukan ataupun pencapaian-pencapaian lain selepas ini. Akhir kata daripada saya, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USIM mempelopori sains Islam, memimpin keilmuan.